الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu termasuk golongan yang memperoleh takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan sekalian, kita bersiaran langsung daripada pusat dakwah negeri Kedah dalam kuliah Ramadan. Sebelum kita melaksanakan satu tuntutan fardu, iaitulah melaksanakan sembahyang zuhur secara berjemaah, marilah di penghujung akhir Ramadan ini kita bermuhasabah kembali dalam kita mengejar mencari takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mengaut keuntungan, dalam kita menghimpunkan segala pahala-pahala yang ditawarkan kepada kita. Kita takut bimbang segala amal-amal itu menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebimbangan ini apa yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, itulah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang agak panjang menceritakan berkenaan dengan kelebihan serta keutamaan pada bulan Ramadan. Dalam istimewanya, kelebihannya dan tawaran-tawaran yang Allah tawarkan pada Ramadan, mudah-mudahan kita telah memperolehi rahmat, mudah-mudahan kita juga telah termasuk golongan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nama kita juga dipadam pada pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap yang sedikit lagi, iaitulah nama kita tercatat tulis pada pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan sekalian, kebimbangan Ibnu Abbas ini ialah apabila di akhirnya Ramadan, apabila segala amal-amal kita akan dihimpun dan dikumpul untuk dibawa menghadap ataupun untuk disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum disahkan oleh Allah, penapisan yang terakhir itulah malaikat Jibril alaihi salam. Ramadan ni Jibril ada di bumi, tuan-tuan. Dan bukan sahaja Jibril, bahkan kita kata ramainya malaikat turun ke bumi. Apatah lagi pada malam Lailatul Qadar, meroyakkan sehingga kan malaikat yang jaga arash saja jalin turun habis ke bumi dalam merayakan Ramadan, terutamanya pada malam Lailatul Qadar itu sendiri, dan termasuklah pada malam-malam akhir Ramadan ni. Kedatangan mereka adalah untuk mengaminkan, nak tengok, nak kita kata nak bersama-sama nak mengaminkan, melihat tentang amal-amal anak keturunan Nabi, keturunan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kalau kita termasuk dalam doa-doa malaikat, alhamdulillah. Cuma inilah yang kita cuba nak kongsi pada tengah hari ini.
apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas ini ialah 4 perkara yang menyebabkan segala amal-amal kita sepanjang Ramadan terhalang untuk diangkat ke langit. Apa dia 4 perkara itu? Yang pertama ni ialah kita sebagai pemabuk. Kita sebagai pemabuk. Apabila kita sebagai pemabuk, maka akan terhalanglah segala amal kita. Sebab kita tahu pemabuk juga minal kabair, di antara dosa-dosa besar. Cuma ada salah faham pada hari ini. Dia kata kalau hak banyak baru mabuk dia kira haram. Hak sikit dia kira kalau minum tak mabuk dia kata kita tidak haram. Kita tengok apa sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aksara kathiruhu faqalilu haram. Kalaulah benda tu yang besarnya, yang banyaknya haram, maka sedikit juga haram. Ini kaedah kita nak kena faham. Sebab berlaku juga satu hari ni kadang-kadang dalam minuman dia kira oh ini alkohol, arak sikit saja, hanya ada 2%. Yang 80% lagi bukan kita kata yang kita kata memabukkan, dicampurkan. Apa hukumnya di sini? Ini kaedah Nabi sebut, apa yang banyaknya haram, maka sedikitnya juga haram. Takut dalam bimbang ni, dalam Ramadan, takutlah kita nak ayat tenaga dan sebagainya, untuk kita kata nak bagi kuat dan sebagainya, dalam kita bekerja, tiba-tiba dalam minuman itu dicampur adukkan dengan arak, maka hukumnya haram. Hukum haram, ya satu hal. Ini satu lagi masalah amal puasa yang kita buat tadi ni, kita minum tadi nak bagi kuat, nak puasa. Sia-sia puasa kita. Bukan sakat sia-sia puasa kita, sembahyang kita pun sia-sia. Berbagai-bagai amal ibadah sepanjang Ramadan tidak akan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma marilah kita bersama melihat apa yang dilontarkan oleh Imam Abu Lis As-Samarqand. Dia menyatakan, menyebut tentang 10 keburukan orang minum arak yang menyebabkan segala amal kita tidak diangkat ini. Yang biasanya 10. Yang pertamanya, kita tahu orang peminum arak ni semacam orang gila. Orang gila macam mana? Dia tidak terurus dirinya. Kalau gelak ketawa tu macam budak-budak, hilang akal lah. Sebab orang gila hilang akal. Orang minum arak hilang akal. Macam kita kata budak-budak. Itu kesannya. Walaupun dia pegawai besar, pengarah, menteri dan sebagainya, apabila menjadi peminum arak, dia orang gila. Itu asasnya. Sebab hari ini kita rasa tak ada apa. Dia menteri, dia orang berkedudukan, orang berpangkat. Tak. Allah laknat golongan ini. Bukan sakat biasa tuan-tuan, bahkan kita tahu di sana disebut juga. Itu yang pertama. Yang keduanya disebut Allah akan, kita kata, menutup pintu langit. Allah tutup pintu langit dan Allah menolak segala doanya selama 40 hari dengan setitik arak. Setitik arak. Itu yang kedua. Bukan perkara kecil. Dan yang ketiganya, sudah pastilah dia membazir segala harta dia. Mabuk dia tak terurus, hilang akal tuan-tuan. Dan yang keempatnya, berlakulah permusuhan. Kita tahu berlakunya perkelahian, perbalahan kita kata di disko dan sebagainya, semuanya adalah berpunca daripada arak. Seperti mana Allah sebut, innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Syaitan menggunakan saluran ini untuk kita kata berlakunya perbalahan di kalangan manusia, yang berlakunya pergaduhan, perbunuhan dan sebagainya fil khamri disebut, dengan sebab mabuk arak. Yang kedua dengan maisir, tenung nasib dan sebagainya, pertaruhan dan sebagainya. Kalah, dia tak puas hati, lah kali boleh bunuh dan sebagainya. Itu kesan buruknya. Dan yang ketiga, yang kelimanya ialah terhalang dengan zikrullah. Sebab tu orang minum arak dia sembahyang pun dia terpukang.
Macam mana dia nak ingat Allah dalam keadaan mulut dia sendiri dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut oleh Abu Lais lagi yang ke-6-nya, yang ke-7-nya, membuka segala kejahatan dan ummul khaba'is, pintu maksiat. Dengan arak ini dibukakan segala kejahatan dan ibu maksiat. Dan yang ke-8-nya, hukum Allah Subhanahu wa taala ialah dengan 80 kali sebatan. 80 kali sebatan. Hari ini mungkin kita kata, oh aku terbebas. Tak, sebab hari ini tidak ada undang-undang bagi orang yang minum arak ditangkap disebat 80 sebatan. Tak selesai. Apa yang disebut di sana, Abu Lais menyebutkan bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekira mana seseorang itu tidak terpukul di dunia, ia tidak terkena hukuman di dunia, maka akan dipukul di akhirat di hadapan ibu ayahnya dan bersama kawan-kawannya. Wal'iyadzubillah. Jangan rasa bebas, kecuali lah dia bertaubat bersungguh-sungguh, minta ampun. Maksudnya dia buat rasa aku terlepas, tengok aku minum arak, aku tak kena pukul pun. Orang yang macam ni akan dipukul di padang di kiamat nanti di hadapan ibu ayahnya, di hadapan semua manusia. Kita kata dengan sebab berbangga. Dan yang kita kata yang ke-9-nya ialah yang kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengganggu malaikat Allah. Malaikat Allah. Iblis, syaitan tak ada pada Ramadan ni. Tapi dengan sebab mereka buat ni, ganggu tugas-tugas malaikat yang hanya nak mencatat kebaikan, terganggu juga dengan fasik dosa yang dia lakukan. Dan yang terakhirnya, kita takut bimbang dalam keadaan kita mabuk, kita mati dalam keadaan kita kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan mabuk, tahu-tahu mabuk kita pi tokoh Hindu, pi duk buat macam apa? Hindu lah. Ataupun kita pi di gereja, mabuk, duk buat macam peribadatan orang Kristian, mati je lah tu. Matinya adalah mati kufur. Inilah di antara perkara yang pertama yang menyebabkan segala amal kita kebaikan Ramadan tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, uququl walidain, yang derhaka kepada ibu ayah. Orang yang derhaka kepada ibu ayah juga tidak akan diangkatkan segala amal kebaikannya. Dan tuntutan kepada kita lihat daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi SAW menyatakan kepada kita, inni uridul jihad. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni nak pergi berjihad. Ada di kalangan sahabat-sahabat menawar diri, ya Rasulullah, kalau apabila nak berlaku perang, pastikan nama saya ni ada di sana. Menawarkan diri kepada Rasulullah. Lalu Nabi tanya kepadanya, qala ahayyun abawak, adakah kamu masih lagi ada ibu ayah? Nabi tanya pada dia, hang nak pergi jihad? Pak hang ada lagi? Mak ada lagi? Qala na'am. Lalu dijawabnya na'am. Qala fa fihi ma fajah. Kamu berbakti kepada keduanya adalah kamu akan dapat pahala jihad fi sabilillah. Sebab itu bukan satu perkara kecil dalam berbakti kepada ibu ayah ini. Tapi perang je nak. Perang kita berhadapan dengan kematian, potong, kerat, luka kaki dan sebagainya. Pahala besar, besar, mati syahid. Begitu Nabi kata, kalaulah kamu masih ada ibu ayah, berbakti kepada kedua-duanya, dapat pahala jihad fi sabilillah. Bahkan Nabi SAW ditanyakan kepadanya tentang berbuat kebajikan kepada ibu ayah. Man abar? Qala ummuka. Ditanya pada Nabi, aku nak buat baik ini? Ada dua-dua lagi, mak ayah. Hak mana nak dahulukan? Nabi kata, mak kamu. Qultu summa man? Ditanya pada sahabat lagi, lepas tu siapa? Diulang sebanyak 3 kali. Emak kamu, emak kamu, mak kamu, dan lepas tu baru pak kamu. Dan macam hari inilah kita dalam nak menyambut Aidilfitri ini, dalam nak cari baju raya, tanya mak dulu. Beli hak mak dulu. Ni disiplin. Bukan hak beli hak pak dulu. Beli mak dulu.
Cari, utamakan hak mak dulu. Lepas tu baru pak. Dan di sana juga disebut abaka summa aqrab fal aqrab. Selepas dah kita berbakti kepada ibu kita 3 kali ganda dengan pak. Selepas tu baru aqrab, adik-beradik kita. Mungkin pak menakan kita, mungkin mak menakan kita, mungkin adik, abang, kakak kita. Ini Islam dalam tuntutan kepada kita. Dan ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, mana ahabbul a'malu ila Allah? Apakah menyebabkan amalan, apakah amalan-amalan perbuatan yang saya boleh laku kerjakan menyebabkan saya dikasihi, saya disayangi, saya disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaqtiha. Yang pertamanya sembahyang di waktunya, di awal waktunya. Macam tuan-tuan pada hari ni lah, main di masjid, main di pusat dakwah, tunggu nak sembahyang. Dah termasuk dah. Perbuatan ini menyebabkan tuan-tuan akan disayangi oleh Allah, sudah pastilah akan direstui, disayangi oleh para malaikat. Dan yang keduanya, summa birrul walidain, Nabi sebut. Selepasnya, bukan setakat kita duduk sembahyang di kita kata di pusat dakwah ni, tanggungjawab kita di luar sana berbakti kepada kedua ibu ayah. Cuma berbakti kepada ibu ayah ni macam mana kalau kita kata hak hidup ada peluang lah. Peluang macam mana? Telefon mak ni nak makan apa, nak minum apa, nak apa di dunia. Adakah kita tidak berbakti kepada pak mak dah mati? Ya, kena berbakti. Berbakti macam mana? Kita tahu apabila matinya anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Amal soleh dia, ilmu yang manfaat, sedekah jariah dia, anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Di antara anak yang soleh mendoakan kepadanya, dalam kita kata berbuka puasa, dia buat murih, dia hadiahkan kepada maknya. Mungkin ada di mana orang nak sedekah, nak wakafkan kita kata kapek dan sebagainya, sejadah dan sebagainya, dibeli. Mungkin kaki dan sebagainya, niat wakaf pada ibu ayah. Inilah anak yang berbakti kepada ibu ayah. Kalau kita tak tolong, tak ada siapa nak tolong dah. Jadi ambillah ruang peluang. Di mana-mana orang menawarkan skim wakaf, termasuk kita baca Quran, kita sendiri baca Quran, sedekah pada ibu ayah kita. Ini dalam erti kata berbakti kepada berbakti kepada ibu ayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pergi ziarah kubur, boleh pergi sembang dia. Boleh pergi sembang dengan dia. Dengarlah, dengar. Sebab tu kita pergi kubur, assalamualaikum. Pergi kubur, assalamualaikum. Semua ahli kubur akan jawab. Cuma dia dengar cakap kita. Kita tak dengar cakap dia. Kecuali binatang-binatang. Manusia dengan jin tak dengar. Yang lain semua dengar. Kita tahu apabila mati saja, seorang tu apabila langkah, orang meninggalkan 7 langkah meninggalkan kubur, datang malaikat. Ia akan tanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka, semua tu akan didengari seluruh makhluk kecuali jin dan manusia saja. Dan ada di kalangan aulia Allah, mereka boleh dengar apa yang berlaku dalam kubur. Setengah kata boleh baca bismillah 7. Baca bismillah 7, pergi tidur atas kubur. Boleh dengar. Kalau berani lah. Kalau berani. Kalau berani, buat tengok. Boleh dengar. Dan boleh bercakap dengan ahli kubur itu sendiri. Allah izin. Dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah. Jadi nak menggambarkan kepada kita, kalau kita ada salah silap mayat, pergi sembang dengan dia. Minta ampun ke dia. Nak minta ampun dengan dia, lepas tu gantilah buat kebajikan untuknya. Itu kita kata yang Allah sebut kepada kita dan dipesankan kepada kita. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi. Sebab apa disuruh kita berbakti kepada ibu ayah baik hidup dan matinya? Hamalasu ummuhu wahna, terutamanya mak kita apabila dia mengandung kita sikit dah nak sampai 9 bulan tu, kadang-kadang melelong ni, tambah bulan puasa kadang-kadang. Kalau mengandung tu kadang-kadang sampai tak boleh nak puasa, letih sangat, teruk sangat.
dan diberi kebenaran untuk berbuka puasa. Bukan sakat kita kata mengandung kita wahnan ala wahnin. Masa mula-mula orang kata alahan, dah tu perut makin besar, bawa tak boleh tinggal di mana pun, nak sampai 9 bulan. Lepas 9 bulan beranak pula. Dah beranak kita kata dengan darah nifasnya, dalam keadaan sakitnya, dalam keadaan ayak kencing anak dan sebagainya, dalam keadaan kita kata dalam keadaan menyusu teruk. Wa fisaluhu fi amin, dalam keadaan nak lah susu pun sakit, derita. Cuma di sinilah kadang-kadang kita terlepas pandang yang isteri kita yang bekerja. Kita tahu hari ni ramai di wanita-wanita ni, ibu-ibu ni banyak kena penyakit kanser. Duduk belakang tu. Belakang tabir tu. Penyakit kanser pasal apa tuan-tuan? Hak Bukit Sapa Marwah tu lah. Kanser pasal apa? Sebab kita kata meninggalkan sunnatullah. Apa sunnatullah? Ibu yang melahir kena menyusukan anaknya. Perasan tak perasan, sedap tak sedap kucing di rumah kita. Kerana kat rumah saya ni beranak 5 ekor baru ni. Bukan sekali beranak, dah beberapa kali beranak. Jarang kita tengok kucing kena kanser susu. Hak lembu kebau pun jarang kita tengok kena kanser susu. Sebab siapa? Pasal lepas beranak dia menyusukan anaknya. Begitulah jawapan kepada kawan-kawan kakak ibu kita di belakang tirai di sana. Kita yang menempah kanser sebab kita tidak menyusu anak kita. Itu punca dia. Sebab tu hari ni pihak kerajaan sendiri pun kita kata sebolehnya beberapa kaedah susulah anak. Sebab apa? Ni Allah iktiraf wa fisaluhu fi amin. Naklah susu tu bukan satu benda yang mudah. Sebab tu disuruh berbakti kepada ibu kita. Ummuka summa abuka. Dan bersyukurlah kamu kepada kedua ibu ayah kamu. Ni perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itu kalau kita termasuk anak yang derhaka kepada ibu ayah, puasa kita dan segala amal kita kata amal soleh kita sepanjang Ramadan, Allah tidak ada nilai. Allah tak mau tengok. Malaikat Jibril suruh letak tepi. Tak boleh nak angkat ke langit. Ini kita kata yang kita takut. Dan takut lagi dalam kesedap tak sedap hari ni kita derhaka pada Pak. Kita dah nampak kita derhaka pada Pak, kita sokah, kita cekah dan sebagainya. Tak, ada satu lagi tanpa kita sedang. Yang disebutkan inna akbar dzam. Sesungguhnya termasuk di antara dosa-dosa besar ialah kata ayyasubba rajulu walidai. Orang yang kita kata memaki hamun kepada ibu ayahnya. Lalu sahabat tanya, qila kaifa yasubbu walidai? Sahabat tanya, macam mana ya Rasulullah? Hak maki mak ayah ni macam mana? Adakah kita hari ni bangkit pergi duk maki mak ayah kita? Rasanya hak dalam kita yang berkuliah ni rasanya tak ada seorang pun. Tetapi ada ni, macam mana? Qala yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu. Ni dia. Kita pergi maki pak orang. Kita pergi kata kat pak kawan kita. Lalu pak kawan kita dengar-dengar, dia pun jawab balik. Kita kata pala bapak hang. Pergi kata kutulah. Dia pun jawab balik, pala bapak hang. Jadi berlakulah. Sebenarnya dengan sebab kita maki hamun kepada ibu ayah kawan kita, jiran kita, maka dia jawab balik, sebenarnya kita sedang memaki hamun kepada ibu ayah. Dia termasuk melakukan dosa besar. Jadi perkara yang kedua yang menyebabkan segala amal kita tidak akan diangkat di langit. Yang ketiganya adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kita tengok bagaimana apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita. Abu Ayyub berkata, seorang badui berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apakah yang dapat mendekatkan aku, mempercepatkan aku ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat ni. Sahabat ni jumpa Nabi, minta, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan satu perbuatan, satu amalan
yang menyebabkan saya ni cepat ke syurga dan menjauhkan diri, menyelamatkan diri saya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat tuan-tuan. Bukan main jumpa Rasulullah nak minta projek. Main minta Rasulullah kita kata nak buat apa? Mintalah projek, minta ke dunia dah. Sahabat-sahabat bukan macam tu tuan-tuan. Minta yang mereka takut ialah yang mereka mengharapkan syurga Allah, yang mereka takut adalah tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? An ta'budallah wa la tusyrik bihi syai'a. Yang akan menyelamatkan kamu ialah kamu sembahlah Allah dengan sebenar-benar penyembahan dan jangan kamu melakukan syirik sekutu dengan Allah dengan sesuatu. Yang keduanya wa tuqimus salah. Dirikanlah sembahyang, jagakanlah sembahyang, laksanakanlah sembahyang, wa tu'tiyaz zakah. Ini kita dalam kita ada 10 sembahyang tarawih, zakat jangan lupa. Zakat fitrah. Hak zakat, hak kita kata yang amwal harta tu, kita kata Allah pilih orang yang tertentu, yang cukup haul dan nisab. Tapi secara tak langsung Allah suruh bagi zakat per kepala hari ni. Dalam bentuk peribadatan. Sampai orang yang susah pun suruh bagi zakat juga. Nak menggambarkan satu benda supaya kita tidak terlepas dalam ruang untuk beribadat kepada Allah. Tak ada alasan dengan sebab kaya kita kata saya ni tak kaya, duit tak banyak, binatang ternak tak banyak, emas tak banyak, dia tak keluar zakat. Dah ni bulan Ramadan ni, khusus pada bulan Ramadan, tak ada berlaku pada 2 Ramadan, Allah suruh beri zakat fitrah per kepala. Yang RM7, yang RM14, yang RM21. Hak 21 tu 24. Basmati lah. Yang RM14 tu hak belah A. Hak double A tu beras. Yang hak kita kata RM7 hak beras biasa. Jadi dalam kita beribadat, cari yang terbaik. Kalau kita ada mampu, kita ada rumah, kita ada makan beras biasa saja. Tetapi kita kata Allah bagi sihat tubuh badan, Allah bagi rezeki kalian. Sebab setahun sekali ya, banyaklah 14. Kalau kita pegawai kerajaan, Allah bagi nikmat begitu banyak, kita kata duit kita kata dapat lagi, kerajaan bagi 1000 pula, pejabat awam negeri tambah, apa salahnya bayarlah zakat hak RM24 tu. Allah akan tambah pula, bukan nak kurang, Allah akan tambah, yakin. Biar kita yang kita takut apa terkurang sebelum ini. Jadi yang sebenarnya watasilur rahim, orang yang menghubungkan silaturahim, sebab orang yang memutuskan persaudaraan ahli keluarga juga tidak akan terangkat. Itu yang ketiga yang kita kata. Dan yang keempat yang menyebabkan amal kita segala baik yang tidak diterima Allah, memutuskan hubungan silaturahim sesama Islam. Hak pertama tadi hubungan darah daging, adik-beradik, mak menakan dan sebagainya. Yang keempat ni rakan sekerja, rakan sepejabat, setaman, sekampung. Kita puasa tapi tak cakap lebih 3 hari dah, sia-sia puasa kita. Kita pulun, kita kata berbuat kebajikan sana sini, segala amal kita tidak akan diangkat. Cuma kita nak buat macam mana? Kita menjadi penghubung. Nak jadi penghubung macam mana? Ni Ramadan ni, kita kata apa nak raya ni, belilah ke raya sedekah kat dia. Nak bertentang mata tak boleh, post pi. Takkan alamat pun tak tahu apa, dia beradik kita hubung. Fikirlah tengok macam mana kita nak hubung. Mungkin kita kata ada lagi, kita kata dalam nak berbuka, kita kata beli buah kurma ataupun lauk pauk dan sebagainya, hantar pergi sangkut di pagar dan sebagainya. Lepas tu dia marah kita. Kita ada jawapan dari Allah. Ya Allah, saya dah ni, kita takut sebab amalan kita tidak terangkat. Saya dah hubung silaturahim, saya pergi kat dia. Maknanya Allah beritahu kita ada usaha untuk nak menghubung ke silaturahim, walaupun kita ni yang di pihak yang betul. Ni adik-beradik kita, dia yang salah. Buat apa? Pasu bunga ke apa benda ke, binatang kat kampung ni kadang-kadang jenis kambing pergi makan pasu bunga, pokok bunga dan sebagainya. Mungkin kita kata
enggan dan sebagainya, berkampung biasa macam itulah. Yang sedikit-sedikit itu menyebabkan terputus hubungan silaturahim. Maka kita dah cuba hubung. Hak kita kata, yang saya buat pagar ni bukan saya pandai-pandai. Ini yang diletakkan oleh pejabat tanah. Ikut atulah. Tapi berkelahi adik-beradik. Bukan kita pi langgar dia. Dan hak ni satu cerita tuan-tuan. Mungkin Allah irham dah tak ada dah. Tuan Guru Datuk Harun dia. Cerita penggan ni tuan-tuan. Apa berlaku pada diri dia. Dia ada amalan-amalan tuan-tuan yang boleh tengok mak ayah kita. Kita amal, kita baca, kita tidur, insya-Allah dengan amalan-amalan tertentu maka kita boleh mimpi bertemu. Dan dia berhajat untuk nak temu dengan ayah dia. Dah lama dah. Buat amalan malam pertama tak ada. Ni dia cerita sendiri. Allah irham. 2 hari lepas jumpa anak dia di dekat UKM dia dekat Bangi semalam. Lepas tu malam yang berikutnya buat lagi. Tak nampak. Tak nampak di kalangan ahli yang baik. Buat lagi tak nampak. Lepas tu minta. Tak nampak sampai 3 malam tak nampak. Lepas tu minta ajak, ya Allah tunjuklah. Tunjuk. Tahu tengok pak duduk bahagian lain. Tak duduk di pihak yang ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Terkejut lah tuan-tuan. Lalu tanya, Pak siapa jadi macam ni? Pak siapa jadi macam ni? Jadi cerita ringkasnya, Pak Sef penggan. Jaga esok tu tuan-tuan. Datuk Harun panggil terus pejabat tanah. Hukum memang betul. Kampung dia kata kampung ayah dia tu lebih kurang sekaki. Hak dulu tarik tali kita tak tahu macam mana. Termasuk hak orang lain. Betul balik. Buat balik amalan ni. Dan tengok mimpi ayah hak tadi duduk sebelah dia. Mai sini. Anak tolong tuan-tuan. Anak tolong. Memang betul sungguh. Termasuk sikit hak orang lain. Alhamdulillah lah. Datuk Harun Din. Anak yang soleh. Hak kita ni takut kita ni duduk orang tak nampak ni. 3 kali pun tak nampak. 4 kali tak nampak ni kacau. Allah buka hijab. Anak yang soleh. Mengharapkan. Nak berbakti pada baik. Pak nak mati tu. Selamat tuan-tuan. Selamat. Oleh sebab itulah kita pun nak kena berhati-hati juga. Kita kata apa? Dalam ibu ayah kita tuan-tuan. Dan ini kita kata yang dalam berusaha menghubungkan satu rahim. Sebab di sana Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang bertakwa kepada Allah lalu menghubungkan silaturahim. La'allakum tattaqun tadi, puasa tadi. Orang yang nak dapat takwa ialah orang yang menghubungkan silaturahim. Puasa menghubungkan silaturahim akan ditambahkan umurnya. Allah berkatkan umurnya. Kita duk pi rumah adik-beradik. Kita pi 10 kali dia tak main kita. Kita pi 10 kali dah. Sekali tak main kita. Alhamdulillah. Sebab kita pi tu kerana Allah, bukan kita pi hajat. Kita pi dengan sebab kita ziarah dia, nak suruh dia main rumah kita, dengan sebab kita bagi kat dia, dia suruh dia balas kat kita. Tu bukan dia tuan-tuan. Yang penting kita buat, kita pi. Dan maka akan ditambahkan umurnya dan akan diperbanyakkan harta kekayaannya. Akan sudah pastilah Allah akan mencampakkan rasa kasih sayang di kalangan ahli keluarga. Siapa kata? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berapa? Ni dia adalah ahli-ahli syurga semua tuan-tuan. Ahli-ahli syurga. Imam Hasan al-Basri menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 langkah manusia yang amat-amat disukai oleh Allah. Apa dia yang pertamanya? Langkah mai pi masjid dan surau kerana nak melakukan sembahyang. Ni tuan-tuan mai tinggal pejabat tadi mai ni. Langkah-langkah itu langkah yang amat disukai oleh Allah, dengan rahmat Allah, dengan pengampunan. Yang keduanya ialah langkah-langkah yang kita pergi menghubungkan silaturahim. Kita sebagai penghubung silaturahim, langkah itu adalah kita kata satu langkah mendapat rahmat,
satu langkah mendapat maghfirah, pengampunan daripada Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut oleh sahabat Nabi Sayyidina Qatadah, ittaqullah. Bertakwalah kamu semua kepada Allah, termasuk yang bercakap ni. Apa yang bertakwa kepada Allah, di antara bukti orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang menghubungkan silaturahim. Yang menghubungkan silaturahim. Ni ruang peluang. Kita nak tunggu raya pun nak hubung tak, sepatut dalam Ramadan ni lah lebih awal kita memulakan langkah-langkah menghubungkan silaturahim. Abqa lakum fid dunya wa khairukum fil akhirah wa khairul lakum fil akhirah. Dia bukan sakat kita di dunia, bahkan di akhirat juga kita akan memperolehi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita semua yang berada dalam majlis ilmu pada tengah hari ini tidak terlepas dari 4 perkara tadi. Pertama sekali pemabuk, yang keduanya derhaka kepada ibu ayah, dan yang ketiganya memutuskan hubungan keluarga yang ada hubung darah daging, dan yang keempat memutuskan hubungan silaturahim sesama Islam. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita akan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit masa yang berbaki dalam kita mengejar mencari Lailatul Qadar. Kita tengok bagaimana apa yang cuba diberi garis pandu kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, oleh sahabat Nabi, yang menceritakan bagaimana alamat-alamat ringkas kepada kita supaya kita menjadi garis pandu dalam mengejar Lailatul Qadar itu sendiri. Abu Zar Al-Ghifari menceritakan apa yang berlaku di sekitar Masjid Nabawi pada malam-malam 10 akhir Ramadan. Itulah kita tahu bahawa asas Ramadan itu memiliki istimewaan yang tersendiri. Di awalnya ada 10 dengan rahmat, yang keduanya 10 yang kedua dengan maghfirah, yang terakhirnya itqu minan nar. Dalam 10 yang terakhir pula disebut itulah sangat istimewa. Dalam sangat istimewa disebut dengan angka-angka ganjil. Malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Apa yang diceritakan oleh Abu Dhar? Dia kata malam 23 Nabi sembahyang. Kami tengok Nabi sembahyang, kami pun ikut belakang Nabi sembahyang. Nabi sembahyang sampai sulusul lail. 1/3 malam. Nabi sembahyang. Malam 23, malam 24 Nabi tak keluar. Sahabat duk tunggu. Masuk malam 25 Nabi keluar. Angka sahabat makin ramai. Ikut di belakang Nabi sembahyang. Nabi sembahyang nisful lail. Sampai tengah malam. Kalau kita kata 1/3 malam, 4 jam lah. Lepas tu separuh malam sampai pukul 12 malam. Kita ni bukan nak tambah, kurang. Sembahyang tarawih mana di hujung ni kita ni banyak sekata lah pukul 10:15 habis dah. Rupanya 10 akad ni dia mula rukun naik. Daripada pukul 10 naik pukul 12 malam. Sampai malam 26 penuh masjid. Sahabat duk tunggu. Nabi tak keluar. Nabi keluar untuk sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh Nabi menghadap kepada sahabat. Dia kata, saya tahu kamu semua ni tunggu nak sembahyang dengan saya, dan saya nampak hampir penuh masjid semalam. Jadi saya tak buat pasal apa, saya takut menjadi fardu kepada kamu. Mai malam 27 Nabi keluar. Nabi keluar yang sangat luar biasa. Sebab apa? Pada malam tu semua isteri-isteri Nabi ada. Semua anak Nabi ada. Cucu-cucu Nabi semua ada. Nabi ajak semua malam 27 berqiyam bersama dengan Nabi, yang berimamkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi semayang. Diceritakan oleh Abu Darda, hampir kami tak sempat bersahur. Nak rapat ke subuh Nabi semayang malam 27. Alamat apa tu? Itu di antara alamat-alamat utama.
Sebab tu di Mesir sana malam 27 dia isytihar tu malam tu malam Lailatul Qadar. Asalnya malam 27 kita jaga betul-betul. Walaupun ada pendapat yang kalau kita baca kitab Matla'ul Badrin, dia berpandukan awal Ramadan bila. Kalau kita puasa hari Isnin berapa? Dikira begitu ada juga yang untuk nak dapat Lailatul Qadar itu sendiri. Tapi asas yang hadis tadi ni malam 27 jangan tinggal. Hak lain tu kita cari lah. Formula-formula lain. Tapi malam 27 jangan tinggal. Sampai kita bawa grup, maknanya anak isteri Nabi sendiri bawa anak isteri. Salah satunya kalau kita boleh buat, kita dah beramal satu sunnah Nabi. Kalau kita tak dapat malam, takdirlah malam itu bukan malam Lailatul Qadar, tapi kita telah beramal satu sunnah Nabi. Sebab Nabi pada malam itu ajak semua isteri-isteri dia, anak, cucu dia, menantu dia untuk berqiyam pada malam 27. Dan bukan biasa-biasa, sampai hampir rapat dengan subuh. Beribadat, berqiyam. Jadi alhamdulillah hari ini kadang-kadang di qaryah kita, di taman kita, di masjid, ada pihak ahli jatuh kuasa masjid yang menganjurkan qiyamul lail. Pakat pergi ikut sama. Pergi ikut sama. Mudah-mudahan kita termasuk yang memperoleh Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu malam 27. Dan disebut oleh Ibnu Abbas lagi, ialah tentang malam yang terakhir Ramadan. Malam 27, 28, 29. 29 akhir Ramadan. Apa istimewanya malam akhir Ramadan ni? Kita kadang-kadang malam akhir Ramadan ni kira apa? Kira aku tempat lemang lah. Kira baju raja. Malam akhir Ramadan ini Allah menawarkan pengampunan. Pada setiap malam-malam Ramadan, hadis Ibnu Abbas dengan menyatakan hadis ini, ada pendapat menyatakan dhaif dan sebagainya. Tapi nak kata dhaif pun sebab ada hadis-hadis lain yang menyokong. Setiap malam-malam Ramadan Allah akan ampunkan 1 juta umat Nabi Muhammad. Malam Jumaat, hari Jumaat, setiap 1 jam 1 juta. 24 jam 24 juta tuan-tuan seminggu untuk hari Jumaat saja. Kalau 4 minggu kali tengoklah. 24 kali 4 berapa? Berapa juta? Banyaklah tu. Lepas tu kira hari-hari lain 1 juta. Sebanyak-banyak jutaan yang diampunkan oleh Allah, Allah akan himpunkan pada malam terakhir Ramadan. Allah akan ampunkan lagi sebanyak itu. Itu pun yang terakhir lah. Sebab habis Ramadan habis. Yang istimewa ni. Jadi amat rugi malanglah kalau kita tidak boleh berqiyam pada malam 29 Ramadan. Amat rugi malanglah tuan-tuan. Jadi anda mengajak pada diri anda dan hadirin, marilah sama-sama kita bersama-sama memperingatkan diri kita, memperkuatkan diri kita dalam mengejar menyebut Ramadan itu sendiri. Cuma doa yang selalu kita nak kena doa ialah doa yang dibaca, yang Nabi ajar kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Baca doa tu banyak-banyak. Satu lagi doa yang Nabi selalu baca di bumi Arafah tuan-tuan, itulah Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Ya Allah, matilah aku dalam keadaan Engkau redha. Kita semua pasti akan mati. Cuma kematian kita dapat redha Allah dah. Ini kita nak. Kita doa. Dalam Ramadan ni malaikat amin juga. Kita semua akan mati. Yang pasti kita mati biar kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi dan Rasul, tawaffani muslima. Dia doa dalam surah Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Allahumma tawaffani wa tawaffani muslima. Allahumma tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Sebut amin. Allahumma tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Ini ayat doa Nabi Yusuf. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan Islam dan dalam keadaan termasuk kami orang-orang yang soleh. Dia Nabi, dia Rasul, doa macam tu. Sebab tu doa, dalam doa kita penting-penting sekali ialah mati kita dalam keadaan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tuan-tuan. Tak boleh bahasa Arab, minta bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi haji, doa ni selalu dibaca di bumi Arafah.
Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Ya Allah, matilah aku dalam keadaan kau redha. Allah redha cukup, tuan-tuan. Selesai. Nak apa lagi? Yang kita takut, kita mati dalam keadaan Allah tak redha pada kita. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan akan menjadi manfaat peringatan apa yang cuba diperingatkan pada diri ana dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, yang kita kata masih berbaki untuk kita merebut ruang peluang untuk berkebajikan ni, tuan-tuan. Pihak Yayasan Islam ada menyediakan tabungan untuk nak bantu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak pergi bagi sana, kita pun tak tahu. Nak bagi RM1, orang kata sikit sangat. Jadi dengan tabung Yayasan Islam ada pusat dakwah buat ni, kita kata dengan RM1, RM2 dihimpun tercantum tu, boleh kita bantu. Kemarin saya turun, tuan-tuan, bagi di kawasan Pokok Sena Marit, dan pihak yayasan terus memberi bantuan kepada masyarakat. Ada yang tengok Allahu Akbar, tuan-tuan, dalam keadaan OKU, dalam keadaan kadang-kadang Allah, kita kata ada lagi ke orang kita macam ni. Jadi apabila kita turun di bawah, tuan-tuan, kita cuba santuni orang-orang yang di sana lah, kita dapat maklumat di sana, dan termasuk kita kata di pusat dakwah juga perlu kepada penyeliaan dan sebagainya. Dengan sokongan, tuan-tuan, dan pihak Yayasan Islam mengucapkan ribuan terima kasih di atas pandangan, di atas bantuan kewangan, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dalam kita memburu pahala yang terakhir Ramadan ini, kita mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua di atas kesudian menjayakan program yang disusun atar oleh pihak pusat dakwah itu sendiri. Sebab apa saya cakap, tuan-tuan? Saya terlibat dengan Yayasan Islam. Jadi sebab tu cakap tu, duduk ni sebagai macam tuan. Terima kasih kepada semua. Jadi kita mengharapkan, marilah sama-sama kita terus memakmurkan pusat dakwah ni, tuan-tuan, dengan prasana yang agak ada sikitlah perubahan. Perubahan mudah-mudahan kita kata bertambah baik dengan tuan-tuan memakmurkan, mengimarahkan pusat dakwah ini. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'ainin la tadba'. من دون استجاب له ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم نور قبورنا وقبور آبائنا بنور القرآن. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.